Bab berwukuf di Arafah. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Aisyah, katanya orang-orang Quraisy dan orang-orang yang beragama dengan agamanya, maksudnya di sini orang yang sehaluan dengan mereka, berwukuf di Muzdalifah. Mereka dinamakan Al-Hums. Orang-orang Arab yang lain, sekalian Arab yang lain, wukuf di Arafah. Katanya, yakni kata Aisyah, apabila Islam datang, Allah Ta'ala menyuruh atau memerintah Nabi-Nya SAW supaya pergi ke Arafah dan berwukuf di sana, kemudian bertolak atau berangkat dari sana. Itulah firman Allah, yang dimaksud firman Allah, thumma afidu min haitsu afadhan nas, kemudian berangkatlah kamu dari tempat berangkat orang ramai. Bab keluar ke Mina. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang zuhur pada hari tarwiyah dan fajar pada hari Arafah di Mina. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdul Aziz bin Rufai', katanya saya bertanya Anas bin Malik, kata saya, ceritakan kepadaku tentang sesuatu yang kamu ingat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang zuhur pada hari tarwiyah? Jawabnya, di Mina. Saya bertanya lagi, di mana beliau bersembahyang asar pada hari nafar? Jawab beliau, di Abtah. Kemudian beliau berkata, lakukan seperti yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpinmu. Babul khuruj ila Arafah, bab keluar ke Arafah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Nabi SAW berangkat di waktu pagi dari Mina, sehingga beliau bersembahyang subuh pada hari Arafah, pada pagi hari Arafah. Apabila dia datang ke Arafah, dia turun, baginda sallallahu alaihi wasallam turun, singgah di Namirah. Itulah tempat imam berhenti di Arafah. Apabila dekat dengan sembahyang zuhur, Nabi SAW berangkat dengan segera dari sana, lalu menjamakkan zuhur dan asar, kemudian berucap di hadapan orang ramai, kemudian raha, berangkat pula, yakni pada waktu pada sebelah petang, yakni selepas itulah, fawaqafa 'ala al-mawqif min Arafah, baginda berhenti di tempat perhentian di Arafah itu. Babur rawah ila Arafah, berangkat ke Arafah, ini selepas gelincir matahari. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya setelah Hajjaj membunuh Ibnu Zubair, arsala ila Ibnu Umar, dia menghantar orang utusannya kepada Ibnu Umar untuk bertanya. Pertanyaannya ialah, apakah waktu, bilakah waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada hari ini? Qala, jawab Ibnu Umar, apabila tiba masanya kami akan berangkatlah. Bila Ibnu Umar hendak berangkat, katanya, kata perawi, qalu, mereka pun kata, orang yang berada bersamanya itu, orang-orang yang ada bersamanya itu, lam tazigh asy-syams, matahari belum tergelincir,
Tanya dia lagi, yang ni selepas itu, adakah sudah tergelincir? Mereka menjawab, belum lagi. Qala, kata perawi, setelah mereka berkata sudah tergelincir, irta'ala, barulah beliau berangkat. Kita tengok semula saat ni, baca saat ni. Saat ni mula baca babul wukuf bi Arafah, tetapi oleh kerana ada beberapa hadis lagi hak sebelum ni, kita tak ada bincang, iaitu bermula daripada selepas hadis hak panjang tu. Selepas hadis hak panjang tu, jumpa hadis Abdullah bin Maslamah. Haddatsana Abdullah bin Maslamah qala haddatsana Sulaiman yakni ibn Bilal. Situ kita sapas kat tu baru ni, tak ada bincang ni. Jadi ini riwayat orang lain pula, juga sanad di atas tu sama, iaitu daripada Ja'far bin Muhammad, daripada ayahnya, bahawa Nabi SAW bersembahyang zuhur dan asar dengan satu azan di Arafah. Nabi SAW tidak bersembahyang sunat di antara dua sembahyang itu, dan dua iqamat. Dia bersembahyang satu azan dan dua iqamat. Baginda SAW bersembahyang maghrib dan isya di Jam'in, yang di Muzdalifah, dengan satu azan dan dua iqamat. Yang ini juga serupa dengan hak tadi di Arafah tadi. Nabi SAW tidak bersembahyang sunat. Yusabbih tu bukan maknanya bertasbih, bersembahyang sunat. Di antara dua sembahyang itu tak ada sembahyang. Abu Dawud berkata, hadis ini diisnadkan oleh Hatim bin Ismail dalam hadisnya yang panjang sebelum ini. Sebelum ini Imam Abu Dawud ambil daripada hadis Hatim bin Ismail yang hak panjang itu. Di situ ada dah sebut ni semua ni, kata dia ada dah sebut semua. Hak riwayat Hatim bin Ismail. Jadi dulu kan Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, Uthman bin Abi Shaybah, Hisham bin Ammar, Sulaiman bin Abdul Rahman. Tu 4 orang. Imam Abu Dawud ambil, semuanya ambil daripada haddatsana Hatim bin Ismail, ambil daripada Hatim bin Ismail. Hak ni mula-mula ni orang lain pula, tetapi di atas tu serupalah sanad ni, iaitu daripada Ja'far bin Muhammad, daripada ayahnya, dan seterusnya daripada Jabir. Di sini dia sebut apa dia, iaitu Nabi SAW bersembahyang zuhur dan asar dengan satu azan di Arafah. Itu kita sudah baca dasar ni. Abu Daud berkata hadis ini telah dikemukakan sanadnya oleh Hatim bin Ismail dalam hadisnya yang panjang sebelum ni, dan dia serupa juga dengan Hatim bin Ismail dari segi mengisnadkan daripada Muhammad bin Ali Al-Ju'fi, daripada Ja'far, daripada ayahnya, daripada Jabir. Serupa je. Hak lain-lain itu serupa, cuma dia kata illa annahu qala fa shalla al-maghrib wal 'atamah bi adhanin wa iqamatin. Maka Nabi SAW bersembahyang maghrib dan isya, atamah itu maksudnya isya, dengan satu azan dan satu iqamah. Tu je beza dia. Tu je beza dia. Dia nak ceritanya, kalau nak kira hadis ni serupalah dengan hadis hak dulu, cuma ada beza sikit. Ada bezanya mana? Iaitu dengan satu azan dan satu iqamat. Sedangkan dulu dengan satu azan dan dua iqamat.
nak jamak zuhur dan asar, sebelum zuhur tu ban, lepas ban tu nak sembahyang tu qamat sekali, lepas tu nak sembahyang asar pula qamat pula sekali. Jadi 2 kali qamat. Tu je beza, tu je beza. Jadi atas dasar ada riwayat-riwayat hak lagu ni lah. Baru ni kita sudah bicara, ada beberapa pendapat tentang kalau hak semaya jamak di tempat tu, adakah apa nama ni, sekali ba 2 kali qamat, atau 2 kali ba 2 kali qamat, ataupun macam-macam lah, beberapa pendapat baru ni. Salah satunya ba sekali, qamat pun sekali. Salah satu ba sekali, qamat pun sekali. Ini dulu kita sudah sebut dah. Salah satu pendapat Abu Hanifah dan Abi Yusuf dan Muhammad rahimahumullah. Hak kata lagu ni, dia pegang dengan hadis ni, hak ni pun sahih juga. Hak ni pun sahih juga. Lepas tu ada nuskhah yang lain, dalam syarah Badrul Majhud dia ada sebut, dalam nuskhah yang lain di sini lepas pada hadis ni dia ada qala Abu Daud. Tapi dalam kitab kita ni tak ada. Mungkin siapa-siapa yang ada tu dia boleh tengok. Dia kata ada satu nuskhah yang ditulis di hasyiah nuskhah itu gambar dia, dan dinukilkan daripada situ ke dalam nuskhah-nuskhah yang dicetak kemudiannya. Mula-mulanya nuskhah bertulis. Dia sebut nuskhah bertulis, di tepi dia tu ada tulis. Lepas tu bila orang cetak, nyawak masuk dalam hak cetak, yang tertulis di tepi tu gapo dia? Qala Abu Daud. Jadi biasanya sebab kita baca tadi qala Abu Daud tu ada duduk dalam tu lah, lepas pada hadis tu biasanya. Tapi di sini bukan dalam semua nuskhah ada. Tapi mungkin dalam setengah-setengah nuskhah yang berpandukan hak tu, yang ambil daripada hak tu, adalah ni. Gapo dia kata qala Abu Dawud qala li Ahmad akhta'a Hatim fi hadzal hadith at-tawil. Abu Daud kata Ahmad riwayat saya, kata ke saya Hatim dalam meriwayatkan hadis ini, hadis yang panjang ini telah tersilap, kata dia. Telah tersilap. Ini riwayat Ahmad bin Hanbal. Abdullah bin Muslimah Sulaiman yani bin Bilal qala hadatsana Ahmad bin Hanbal. Ini hak lain, sanad lain. Dia kata Hatim hak dululah sanad hak panjang, hadis hak panjang tu. Silap, kata dia, ada silap. Tapi Khalil Ahmad kata saya tidak dapat pastikan tempat yang tersilap dengan pastilah. Payah nak pastikan, tapi mungkinlah hak dia kata tersilap tu di sini. Jadi qala Abu Daud qala li Ahmad akhta'a Hatim fi hadzal hadits at-tawil. Sekat tu je komen Abu Daudnya. Jadi Hatim dululah perawi hak dulu, riwayat yang panjang, telah tersilap dalam hadis panjangnya itu. Dia ni syarih ni, iaitu Khalil Ahmad, dia kata nak pastikan itu tak payah dia. Saya tidak dapat pastikan hak sebenarnya maksud dia tersalah tu di mana. Tetapi mungkinlah kalau ada salah, mungkin di sini, iaitu Hatim bin Ismail memasukkan kalam Muhammad bin Ali, iaitu ayah kepada Ja'far As-Sadiq, dalam kisah Fatimah, iaitu
qauluhu, kata-katanya, itu kata-kata Muhammad bin Ali. Qala Aliyyun bil Kufah fa dhahabtu muharrishan. Hak tu dulu. Ali pun berkata ketika dia Ali berkata ketika dia di Kufah, aku pun pergi untuk mengadu hal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan marah. Yang ni buat apa ya Fatimah ni, pakai baju, pakai air wangi, pakai apa nama ni, baju yang bercelup, janguk tu. Dia pergi mengadu lah. Hingga ke akhirnya dalam hadis Jabir bin Abdullah, sebelum pada ni ada dulu. Sebenarnya ini tidak termasuk dalam hadis Jabir, bermakna ia adalah mudraj. Di situ hak ni kalam ni, qala Aliyyun bil Kufah fa dhahabtu muharrishan. Hak ni mudraj. Mudraj itu makna kalam orang lain, kata-kata orang lain, tetapi diletak di situ seolah-olahnya jadi Jabir yang kata, padahal bukan Jabir. Ini adalah kata-kata Muhammad bin Ali. Kata-kata Muhammad bin Ali bermakna kata-kata Muhammad bin Ali ini dimasukkan ke dalam kata-kata Jabir. Mudraj lah orang panggil, mudraj. Itu mudraj. Satu, kalau mungkin itu maksud Imam Ahmad, kata salah tu Hatim bin Ismail. Yang kedua, boleh jadi juga hak dia kata salah tu duduk pada hadis Hatim yang menyebutkan tentang jamak di antara dua sembahyang, iaitu maghrib dan isyak di Muzdalifah, dengan azan dan dengan satu azan dan dengan dua iqamat. Yahya Al-Qattan dalam hadisnya daripada Ja'far, daripada ayahnya tak ada sebut. Tapi di sana ada sebut. Boleh jadi itulah, tapi dengan pasti tidak juga. Hak tepatnya hak yang pertama tu dia sebut, hak mudraj itu. Hak tu boleh jadi keliru. Tapi kalau kita perhati molek, sebenarnya hak dulu tidak jadi keliru. Sebab apa? Sebab ni Ali kata di Kufah fa dhahabtu muharrishan. Jabir duk cerita tu cerita mana? Boleh jadilah Jabir nak ayat ketika dia berada di Kufah, ketika di Kufah tu Ali kata. Jadi itu ke mana-mana pun mengelirukan lah. Sebab kalau kita nak kata Muhammad bin Ali tu, dia dengar Sayyidina Ali kata di Kufah, kalau kita andaikan dia yang dengar, bukan Jabir, maka ulama-ulama mengatakan dia tak ada dengar. Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali, dia tak ada dengar tu dia Sayyidina Ali ni kata. Jadi mungkin orang keliru dah, dia tak ada dengar. Siapa nak ada dengar? Jabir lah. Padahal Jabirnya tak kata tu. Boleh jadi dia dengar daripada orang lain, tidak daripada Jabir. Dia dengar daripada orang lain. Situlah maksudnya. Itulah maksud Imam Ahmad kata salah tu. Yang sebenarnya Jabir tak kata. Jabir tak kata. Penting tu. Sebab apa? Hak tu sebutir tu menyebabkan boleh orang kata Jabir ni tak bersih lah hati dia dengan Sayyidina Ali. Dia ada sebut Sayyidina Ali ni buat benda ni dengan maksud nak macam menghasut Nabi lah. Sayyidina Ali kata gini ni dengan maksud nak menghasut Nabi. Itu ada cekik sikit tu. Padahal Jabir tak kata lagu tu. Hak ni dikata oleh cucu dia sendiri, cicit dia, bukan dikata oleh Jabir. Kalau Jabir kata, ada peluang lah orang nak katakan Jabir tu pula. Tidak begitu. Seterusnya riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal dengan sanadnya daripada Jabir, katanya, kemudian Nabi SAW
bersabda. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab kita ni daripada Jabir katanya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad nahartu ha huna, jatuh tu. Thumma qala an-nabi, bawah tu ada, dalam syarah tu ada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad nahartu ha huna, aku telah menyembelih binatang kurban di sini, tempat dia sembelih itulah. Wa minan kulluha manhar, sedangkan Mina ni semua sekali ni tempat sembelih, boleh buat tempat sembelih belakang. Yang ni jangan kamu ingat oleh kerana aku sembelih sini saja jadi sembelih ni, sebagai tempat sembelih nak kurban binatang. Bukan. Bahkan Mina ni mana-mana pun boleh kalau dalam kawasan Mina. Jangan ingat dah aku sembelih sini, lain pun boleh juga. Wa waqafa bi Arafah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah, berhenti di Arafah. Faqala qad waqaftu ha huna wa Arafah kulluha mawqif, saya berhenti di sini, saya berhenti di sini, Allah Subhanahu wa taala takdirkan saya berhenti di sini. Tetapi bukan bermakna di sini saja tempat wukuf tu. Arafah ni semua sekali adalah tempat wukuf. Bolehlah nak duduk mana-mana pun. Jangan duduk berebut, tolak-tolak nak duduk sini. Bukan di sini saja tempat wukuf, lain-lain pun begitu juga. Jadi tidak perlu saya pergi round, pergi duduk situ, tak perlu. Semua ni kawasan wukuf belakang. Dia nak berjelas tu. Takut-takut orang kata tempat tu saja sahnya. Kalau tidak duduk situ tak sah. Bukan gitu. Muzdalifah kulluha mawqif. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berhenti di Muzdalifah. Wa qala, dan baginda bersabda, saya berhenti di sini. Sedangkan Muzdalifah itu semuanya adalah mauqif, tempat berhenti belakang. Boleh belakang nak berhenti mana-mana pun tak apa. Itu dia ada tambahan hak ni. Riwayat Jabir juga yang tidak ada di dalam riwayat yang lalu. Tu dia hak dia mari riwayat yang rekah ni, dia nak cerita sikit-sikit beza daripada hak dulu, yang mana perawi dahulu tidak ada sebut ataupun ada beza dengan apa yang disebutkan oleh perawi dalam hadis yang panjang dahulu. Dengan sanad daripada Musaddad pula, Imam Abu Daud menambahkan dengan sanad ni pula, sanad lain pula. Dia daripada Ja'far tu juga. Ja'far ke atas tu serupa, cuma bawah tu je daripada Musaddad ambil daripada Hafs bin Ghiyath, lepas tu baru Ja'far. Dalam ni ada tambahan, fanharu fi rihalikum, oleh itu kamu bolehlah sembelih di tempat tinggal kamu masing-masing tu, bolehlah. Kalau kamu duduk situ, sembelih situ. Kalau kamu duduk situ, tak perlulah pergi kepada mana-mana tempat yang khusus untuk nak sembelih binatang itu ketika di Mina tu, tak perlu. Dia ada tambahan ni, fanharu fi rihalikum, yang tidak ada di dalam riwayat yang lalu. Dengan sanad satu lagi riwayat daripada Jabir juga, bawah dia tu je beza, hak di atas serupa, daripada Ja'far qala haddathani abi an Jabir, fadzakara hadzal hadis, dia menyebutkan hadis ini, wa adraja fil hadis anhu qawluhu, dan dia memasukkan dalam hadis hak daripada Jabir itu firman Allah, hak ni, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ada tambahan pada tempat yang berkenaan itulah ada sebut, dia ada sebut firman Allah. Qala, katanya, faqara'a fihi ma bitauhid wa qul ya ayyuhal kafirun. Nabi SAW membaca di dalam 2 rakaat sembahyang sunat itu, sunat tawaf, baca surah tauhid. Bitauhid mana surah tauhid, yakni surah ikhlas, qul huwallahu ahad, dan baca qul ya ayyuhal kafirun. Nabi SAW baca dalam 2 rakaat tu surah tauhid atau surah ikhlas
dan qul ya ayyuhal kafirun. Wa qala fihi qala Ali radhiyallahu anhu bil Kufah. Di dalamnya dia kata Ali radhiyallahu anhu ketika di Kufah, qala abi, ayah saya kata. Hadzal harf lam yadhkurhu Jabir, ayah saya kata. Jadi perkataan ni ayah saya kata tu hak tadilah. Hak tadi, hak duduk muskil tadi. Ali berkata di Kufah, fa dhahabtu muharrishan itu. Hak kata-kata tu, hadzal harf, perkataan tu tidak disebut oleh Jabir, iaitu fa dhahabtu muharrishan itu tidak disebut oleh Jabir. Wa dzakara qissata Fatimah radhiyallahu anha. Dia hanya menyebutkan kisah Fatimah saja. Fatimah pakai baju comel gapo, sikat rambut gapo, hak tu. Adapun fa dhahabtu muharrishan itu tidak disebut Jabir. Bahkan hak tu ni dia kata ni, berdasarkan riwayat ni, qala abi, ayah saya kata. Siapa kata? Ja'far As-Sadiq kata. Ayah saya kata tu siapa? Muhammad Al-Baqir lah, Muhammad bin Ali. Jadi hak ni menjelaskan hak Imam Ahmad kata salah. Di dalam riwayat Hatim bin Ismail hak panjang tu hak salah. Salahnya lagu mana? Jadi mengelirukan sehingga orang mungkin faham itu hak Jabir cerita, padahal bukan hak Jabir cerita. Berdasarkan riwayat ni dia sebut qala abi, ayah saya kata. Ja'far Sadiq kata, ayah saya kata. Ini perkataan Ali ketika di Kufah, fa dhahabtu muharrishan, saya pun pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksud nak menimbulkan kemarahan Nabi terhadapnya. Hak tu bukan hak Jabir kata. Berdasarkan riwayat ni jelas. Hak itulah Imam Ahmad kata salah tadi. Habislah di situ. Cuma di sini ada dua perkara. Dia sebut Nabi SAW baca surah Tauhid, lepas tu qul ya ayyuhal kafirun. Nampaknya macam rakaat yang pertama tu baca qul huwallah, rakaat yang kedua tu baca qul ya ayyuhal kafirun. Dari segi bacaan tu tidak tertib yang ada dalam Quran lah. Tidak mengikut tertib yang ada dalam Quran. Tapi kita kena tengok, nak menyelesaikan benda ni dua perkara. Satunya kena tengok riwayat yang lain. Adakah semua riwayat sebut begini? Tidak. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, dia sebut hadis Yahya bin Sa'id Al-Qattan daripada Ja'far, daripada ayahnya, katanya qala Abu Abdullah, ini Ja'far berkata, faqara biha bit-tauhid wa qul ya ayyuhal kafirun. Faqara fihima bit-tauhid wa qul ya ayyuhal kafirun. Dalam riwayat sebelum pada ni kita sudah jumpa dah, iaitu hak dia baca dahulunya qul ya ayyuhal kafirun dahulu, lepas tu baru baca surah Ikhlas. Baik, kalau kita muskil, apa hak ni dia sebut tauhid, itu tidak jadi muskil, tak apa. Sebab di sini dia ataf dengan waw. Ataf dengan waw dia memberi makna li mutlaqil jam'i, tidak memberi makna tertib. Dia tidak nak ayat tertib di sini. Bukan dia kata faqara'a fihi ma bitauhid faqul ya ayyuhal kafirun, ada, tapi waqul ya ayyuhal kafirun. Ataf dengan waw memberi arti itulah yang dibaca oleh Nabi SAW dalam dua rakaat sembahyang tu. Dia tidak nak royak hak mana dulu ke dia. Itulah dua surah yang dibaca. Tetapi yang sebenarnya berdasarkan riwayat yang lain, yang dibaca dalam rakaat yang pertama ialah qul ya ayyuhal kafirun, dalam rakaat yang kedua surah Ikhlas. Ini tidak bercanggah. Kalau sebut sini tauhid dulu, mana sesoalannya surah Ikhlas dulu, tak, dia tidak memberi makna begitu. Kalau mengikut kaedah, kita tak boleh pegang kemas sini bahawa dalam rakaat yang pertama baca surah Ikhlas dulu. Tak boleh. Pasal apa? Dia ataf dengan waw. Ataf dengan waw memberi makna mutlaqil jam'i, bukan ditertib. Hak sebut dulu tu makna baca dulu, hak sebut kemudian tu makna baca kemudian. Tidak memberi makna begitu. Siapa-siapa faham gitu silap. Nanti dia akan jumpa dalam riwayat yang lain pula sebut qul ya ayyuhal kafirun dahulu.
Lepas tu surah Tauhid kemudian. Jadi yang akan kata bercanggah hadis, padahal tidak ada percanggahan kalau mengikut kaedahnya. Babul wukuf di Arafah. Bab wukuf di Arafah. Bagaimana yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan dalam sejarahnya berlaku lagu mana. Al-wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Jadi Arafah tu macam-macam lah. Kalau dalam kitab mana-mana pun dia ada sebut, dalam kitab ni pun sebut juga apa nama Arafah tu. Antaranya Arafah tu maknanya kena, tahu. Arafah tu maknanya kena, makna tahu. Sebab di situlah hamba ni mula-mula mengetahui tentang cara-cara beribadat, khususnya ibadat haji. Itulah sebab itulah nama Arafah tempat tu. Ada juga yang mengatakan sebab di situlah berjumpa, berkenalan apa nama ni, Adam dan Hawa. Ada juga. Itu yang kedua. Yang ketiga sebab Jibril menunjukkan kepada Nabi Ibrahim tempat-tempat ibadat. Di situlah ibadat haji pada hari itu, dan di situlah dan dia kata kepadanya, pada mana-mana tempat, arafta hadha, tahu hak ni? Dia kata ya. Hak ni tahu. Jadi sebab itulah nama Arafah tu. Jadi pengakuan Ibrahim bahawa dia tahu hak ni, sini tempat ni, dia tahu. Apa buat gapo sini? Buat gani. Tempat ni kamu tahu? Tahu. Buat gapo sini? Kamu kena buat gani. Gitulah kira. Sebab tu nama Arafah tu. Itu yang ketiga. Yang keempatnya iaitu hari buat ma'ruf. Arafah ada kaitan dengan ma'ruf, yang kebaikan kepada orang-orang yang mengerjakan haji. Hari buat kebaikan kepada orang-orang yang mengerjakan haji. Yang kelima iaitu Allah SWT mengampunkan dan memuliakan, mensucikan orang-orang yang pergi buat haji itu. Hari itu Allah SWT mensucikan mereka. Jadi dengan memakrifatkan, yakni memberi makrifat kepada mereka tentangnya. Jadi Allah SWT beri hamba ni yang buat kerja haji ni kena dia. Bila kena dia, Allah SWT mengampunkan dan memberi kehormatan kepada mereka. Itu antaranya. Tak apalah. Dalam hadisnya dia sebut, orang-orang Quraisy dan orang-orang yang sehaluan dengannya, mendana dinaha, orang yang kalau mengikut biasanya gini, orang yang menganut agamanya. Tetapi di sini bukan makna gitu. Orang yang sehaluan dengannya, orang yang mereka setujui, gitu. Orang Quraisy setujui sebagai sekutu rapat dia kau gapo kau. Mereka ni berwukuf di Muzdalifah. Buat haji tu ada dah, buat kerja dah. Umrah gapo tu ada. Semasa jahiliah ada dah. Bukan maknanya benda ni baru Nabi buat segala-galanya, dak baru royak dah. Sebab apa? Mereka semua tahu ini amalan Nabi Ibrahim lagi sejak zaman bersama. Cumanya banyak dah sudah berubah. Antara hak berubahnya, orang-orang Quraisy dan orang-orang hak rapat dengan mereka wukuf di Muzdalifah, tidak wukuf di Arafah. Puak-puak ni dipanggil Al-Hums. Puak-puak ni dipanggil Al-Hums.
digelarkan dengan Al-Hums. Adapun orang-orang Arab yang lain sekaliannya wukuf di Arafah. Jadi hak sepuluh kita learn ni duduk wukuf di Arafah tu. Pada masa jahiliah dulu tidak begitu. Bukan semua orang wukuf di Arafah. Hak duduk wukuf di Arafah hak kita dapati hari ini ni hak sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam betulkan, baiki. Pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dulu, sebelum dia buat haji akhir ni, lagu itulah. Jadi orang-orang Quraisy wukuf di Muzdalifah, dan orang-orang lain sahaja wukuf di Arafah. Bermakna mereka ni adalah orang-orang yang istimewa lah, istimewa. Sebab kalau duduk dalam Muzdalifah tu dia tak keluar daripada tanah haram. Mereka bangga mereka ni orang-orang tanah haram. Ada pun orang lain tu duduk di Arafah, keluar daripada tanah haram. Itu macam keistimewaan dia lah, kebanggaan dia. Itu sudah rosak dah, sudah lari daripada hak sebenarnya. Wukuf tu sendiri ada dah, memang Nabi Ibrahim dulu pun ada dah. Dan semua dalam zaman Nabi Ibrahim itu wukuf di Arafah lah. Jadi bila mari lama-kelamaan itu dia bertukar. Ada pula hak istimewa orang Quraisy ataupun orang-orang yang rapat dengan mereka. Jadi wukuf ni tak payah di Arafah, wukuf di Muzdalifah. Dan mereka ni dipanggil orang-orang puak-puak Hums. Puak-puak Hums, itulah namanya, gelarannya. Asal makna Hums itu maknanya orang-orang yang berani. Bila Islam mari, Nabi SAW, Allah SWT suruh Nabi dia pergi ke Arafah dan wukuf di situ. Lepas tu berangkat pula daripada situ. Gitu ceritanya. Bila Islam hari ni, bukan maksud mula-mula Islam hari tu dah, tetapi Islam hari ni maksudnya wahyu ataupun perintah Islam lah, berkenaan dengan haji. Bila hak tu mari, sebelum pada tu Islam hari tu awal-awal lagi tidak berubah lalu benda ni, tak sebut pun benda ni tak cara. Setelah difardukan haji, bezalah ulama tahun berapa tu beza. Ada yang kata tahun yang ke-6, ada yang kata tahun yang ke-9, ada yang kata tahun ke-8. Tak apalah, masing-masing pendapat tu. Kalau kita kata paling awal tahun yang ke-6, itu maknanya Islam hari. Yang ni perintah Islam hari pada masa tu, bukan semenjak Islam tu muncul. Mula-mula Nabi kita bawa agama Islam tu mari dah ni. Dah, tidak gitu. Islam hari ni maksud di sini perintah Islam berhubung dengan haji. Perintah tu mari, itulah mengikut beza pendapat tadilah. Kalau hak kata tahun yang ke-9, tahun yang ke-9 baru mari. Mari perintah ni, iaitu suruh pergi ke Arafah. Tempat orang-orang ramai, situ duduk situ, supaya berlaku. Tak ada beza orang Quraisy dengan orang-orang lain. Lepas tu berangkatlah daripada situ. Itulah maksud firman Allah Subhanahu wa taala, thumma afidu min haitsu afadhan nas. Kemudian berangkatlah kamu dari tempat manusia sekalian orang berangkat. Jadi daripada tempat yang sama. Tak ada dah beza-beza tu tak ada dah. Jadi hak ni adalah ajaran hak lama. Nabi sallallahu alaihi wasallam royak ni betul ni, ataupun perintah Allah di sini suruh buat gini. Ini ajaran hak lama, hak asal. Hak diajar kepada Nabi Ibrahim gitulah. Adapun supaya tadi wukuf orang-orang Quraisy di Muzdalifah dan orang-orang lain di Arafah itu adalah penyelewengan. Babul khuruj ila Mina. Ini bab keluar ke Mina. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang zuhur pada hari Tarwiyah dan fajar pada hari Arafah di Mina. Sembahyang zuhur pada hari Tarwiyah
Hari Tarwiyah tu maksudnya hari yang ke-8 Zulhijjah. Dan fajar pada hari Arafah di Mina. Pada hari Tarwiyah tu pun dia sembahyang Zuhur di Mina. Dan pada hari Arafah sembahyang subuh di Mina juga. Itu je nak raya. Iaitu hari yang hari Tarwiyah tu panggil hari yang ke-8 bulan Zulhijjah tu. Ada kedua sembahyang ni saja dia sembahyang di situ? Tak. Sembahyang Asar, sembahyang Maghrib, sembahyang Isyak, support. Iaitu di Mina. Kemudian dia berangkat ke Arafat. Gitulah ceritanya dari segi nak cerita semaya tu di mana. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdul Aziz bin Rufi'. Dia kata, saya tanya Anas bin Malik, rayaklah saya tentang sesuatu yang kamu ingat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah buat, ikutlah berapa rayak. Apa ni bukan apa-apa. Maksud sini hak kamu ingat tentang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur pada hari Tarwiyah. Pada hari Tarwiyah tu Rasulullah sembahyang mana? Hak kamu ingat. Dia kata di Mina. Serupa dengan hak tadi juga. Saya bertanya pula, dia sembahyang Asar pada hari Nafar di mana? Dia kata di Abtah, iaitu di Muhassab. Di Abtah. Di mana dia bersembahyang Asar pada hari Nafar? Maksud hari Nafar di sini ialah hari Nafar yang kedua, iaitu hari yang ke-13 Zulhijjah, iaitu hari pulang daripada Mina, berangkat daripada Mina. Dia kata di Abtah, yakni di Muhassab. Kemudian Anas pun kata, ginilah kalau nak tanya panjang nak rayak mana, kamu buat serupa dengan pemimpin-pemimpin kamu buat. Dia nak ceritanya pada masa tu orang buat molek lagi, jalan molek lagi, supaya Nabi SAW buat tu jalan molek. Jadi kalau nak tanya panjang, jadi ikut orang buat lagu mana, pemimpin buat. Sebab pada masa tu ditugaskan pemimpin-pemimpin bawa orang haji, hak reti, bawa orang haji sini ikut tu lah, kata dia senangnya. Tapi hak dia tanya tadi dijawab dua saja. Hak lain-lain lagi dia serahkan kepada amalan orang ramai. Pada masa tu orang ramai yang mengikut pemimpin-pemimpin, bukan pergi ikut serah sendiri-sendiri. Tak, ada ketua dia. Dia pergi. Hak tu betul dah lah, tak usah buat lagu lain lah. Kemudian sebab apa yang Anas kata gitu, selain daripada maksud hak saat ni nak suruh mudah. Sebab kalau nak tanya panjang boleh jadi dia sibuk, kau dia gapo kau, boleh jadi juga. Selain daripada tu dia nak ceritanya, berhenti di Muhassab itu bukanlah satu ibadat haji yang mesti dikerjakan. Walaupun Nabi SAW bersembahyang di situ, tapi itu kebetulan saja, bukanlah suatu yang mesti. Jadi kalau kamu tengok pemimpin buat lagu lain, kalau tak berhenti situ, ikut waktu lah, senang. Tak usah duduk tanya. Jadi bila tanya aku jawab, maka kena buat gitulah. Jadi sunnahnya haji tak mesti gitu. Sebab itu payah. Jadi ikut pemimpin-pemimpin lah, hak bawa orang buat kerja haji tu ikut tu. Kalau kamu tanya gitu, aku akan royak lah Nabi buat mana. Dah tanya mayasah mana, tanya situ lah. Jadi panjang pula nak cerita hak tu satu ibadat haji kau yang terikat kita dengannya ataupun tidak. Tak kalau nak pergi kau je, tapi dah tanya semayang mana, saya royak. Tapi mesti kau berhenti situ, tak boleh kau bayar lain. Boleh. Sebab tu dia kata panjang. Jadi hak sebenarnya ikut pemimpin-pemimpin lah, orang-orang hak bawa orang buat kerja haji tu, ikut hak tu. Babul khuruj ila Arafah, bab keluar ke Arafah. Bila nak pergi ke Arafah. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Ibnu Umar katanya, Rasulullah SAW berangkat di awal siang. Ghada itu maknanya berangkat di awal siang, pagi lah kita kata. Pagi itu luar. Kalau mengikut perkataan ni, ghudwah,
daripada terbit matahari sampai kepada tergelincir matahari. Dari Mina, dia berangkat dari Mina apabila dia bersembahyang subuh. Hina shalla subh sabihata yaumi Arafah. Bila dia sembahyang subuh pada pagi hari Arafah. Jadi pada 9 Zulhijjah. Ni sebab ini riwayat bermasalah sikit. Tak apalah. Zahirnya begitulah. Tapi kalau dalam syarah dia disebut, Hafiz Ibn Hajar kata zahirnya iaitu Nabi SAW berangkat dari Mina apabila beliau selesai bersembahyang subuh di Mina itu. Di Mina itu. Tetapi di dalam hadis Jabir yang panjang dalam Muslim, iaitu Nabi SAW berangkat dari Mina selepas terbit matahari. Berangkat dari Mina selepas terbit matahari. Lafaznya faduribat lahu qubbah binamirah fanazala biha hatta zalat asy-syams fa amara bil qaswa faruhilat hatta fa'ata batna al-wadi dan seterusnya. Itulah lafaznya. Hatta ata Arafah, sehingga dia pergi ke Arafah. Fanazala binamirah, di situ dia berhenti di Namirah, iaitu tempat perhentian imam pemimpin apabila dia berhenti di Arafah. Di situlah berhentinya. Sedangkan Namirah Nisdi ini masih lagi khilaf, adakah dia dalam Arafah ataupun di luar Arafah. Tak apa, kita tengok. Sehingga apabila dekat dengan sembahyang zuhur, Rasulullah SAW pun berangkat. Rawah itu berangkat selepas gelincir matahari dengan segera, muhajiran. Dia pun jamak zuhur dan asar. Jamak zuhur dan asar. Lepas tu berucap kepada orang ramai. Lepas tu berangkat pula. Lalu berhenti di mauqif min Arafah. Lalu berhenti di mauqif, di tempat perhentian di Arafah. Jadi pelik sikit hadis tu. Ya, jadi peliknya pasal riwayat Ibnu Ishaq tu lah. Orang-orang tak faham, setengah-setengah orang tu kita royak. Dia tak faham. Jumpa riwayat Ibnu Ishaq banyak tahu. Lagu mana jadi. Misalnya hak ni dan hak lain-lain lagi banyak lagi. Tapi orang-orang yang tidak mengamati hadis, tidak tengok hadis ni semua banyak tempat, tak apa, tak akan apa. Ikut riwayat. Hadis dia hasan atau hasan. Kalau dia riwayat secara anah tak boleh terima. Tapi kalau dia riwayat secara tahdits macam di sini, An Ibn Ishaq qala haddathani Nafi', secara tahdits boleh diterima. Baca molek dulu. Kalau baca molek tahu mana masalahnya. Memang ada masalah kalau riwayat dia. Lepas tu buat apa Imam Abu Dawud mari tak ada masalah. Mari tu suku. Waktu nak royak, kalau riwayat dia bandingkan dengan riwayat orang lain. Ada ke mana-mana. Banyak kali. Macam tadi Nabi SAW berangkat pada waktu pagi daripada Mina ketika dia bersembahyang subuh pada pagi hari Arafah. Apa pada pagi hari Arafah? Waktu sembahyang subuh tu di Mina. Itu susah. Sehingga dia sampai ke Arafah, dia pun berhenti di Namirah, iaitulah tempat perhentian imam yang imam pemimpin berhenti di Arafah. Bermakna Namirah tu Arafah dah, situ nampak. Lepas tu di akhir tu dia pun berucap di hadapan orang. Kemudian berangkat pula. Lalu dia berhenti di tempat berhenti di Arafah. Dah tak di Arafah dah. Kalau di tempat berhenti di Arafah, mana pula?
Jadi hak ni tempat berhenti, maksudnya tempat berhenti kemudian. Royak lagi tu dah. Ni tempat berhenti, tadi royak ada tempat berhenti imam dah. Ni tempat berhenti pula di Arafah. Gak Arafah tu mana-mana pun Nabi royak dah kan mauqif belakang. Banyak kali lah. Lepas tu dia pergi dengan segera dekat semaya zuhur. Dia pun jamak zuhur dan asar. Lepas tu berucap di hadapan orang. Dalam riwayat orang lain, berucap dulu, bukan berucap lepas semaya zuhur dan asar, selepas jamak tu. Tak, riwayat dia tak. Berucap tu kemudian semaya zuhur dengan asar dulu. Sedangkan dalam riwayat orang lain tidak gitu. Ada beberapa perkara di sini, iaitu di sini dalam riwayat ni dia sebut thumma khataban nas, lepas tu berucap lepas sembahyang. Dalam syarah tu dia sebut wa hadha mukhalifun lima taqaddama annahu sallallahu alaihi wasallam khataba qabla as-salah. Ini bercanggah dengan riwayat dulu yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap sebelum sembahyang. Ini selepas sembahyang. Naqala fil hasyiyah, dalam hasyiyah ada dinukilkan daripada Fathul Wadud syarah Abu Daud, berhubung dengan hadis Jabir, ala hadis Jabir amalul ulama. Sekian lama ulama pakai hadis Jabir, hadis Jabir, dia tidak pakai hadis Ibnu Umar ni riwayat Ibnu Ishaq ni daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, dia tak pakai hak ni. Dia kata amalan ulama timurnya iaitu hadis Jabir hak dulu. Qala Ibnu Hazm berkata, riwayat Ibnu Umar ini tak boleh lari, dua, tak ada tiga dah kata dia. Dua kemungkinan ada, tak ada tiga dah kata dia. Apa dia? Sama ada Nabi SAW berucap seperti dalam riwayat Jabir, lepas berucap tu dia semaya jamu. Lepas pada semaya tu Nabi SAW kecek dengan orang lah, tentang ada benda yang dia suruh seseorang tu, dia nasihat kau apa-apa kau. Hak ni, hak Nabi kecek lepas semaya tu, dia nasihat kau orang, ataupun dia ada suruh apa-apa tu, difaham oleh setengah-setengah orang sebagai khutbah, sebagai ucapan Nabi pula. Kalau kita nak pakai kedua, kita kena kata gitu lah hadis ni. Hak berucap sebenarnya berucap sebelum semaya tu. Hak lepas semaya tu tidak berucap, bukan ucapan, tapi setengah-setengah kalangan tu keliru. Dia ataupun tidak keliru, dia kata hak tu pun berucap juga, padahal tak ada berucap. Hak tu bukan ucapan, hak tu kecek biasa je. Tapi kalau kita kata hak kecek tu kita kata sebagai berucap, boleh ambil lah, boleh pakai kedua lah hadis tu. Kalau nak pakai juga, lagu tu lah kena kata hak sebenarnya bukan berucap. Kalau tidak kita kata gitu, kita kata sebelum semaya tu tak ada berucap, hak berucap sebenarnya lepas semaya. Kan lagu tu sebuah riwayat Ibnu Ishaq ni, maka hadis Ibnu Umar ini waham, kata dia keliru. Dua tu lah. Kalau nak terima juga, kita kena andaikan bahawa sebelum semaya berucap, hak tu ucapan sebenar. Dalam riwayat ni tak ada sebut lagu tu. Hak berucap sebenarnya sebelum semaya, lepas tu semaya. Lepas semaya tu dia kecek sikit je, ada lah apa-apa, tidak rasmi, tidak khusus sebagai ucapan dia. Hak tu difaham oleh setengah-setengah orang sebagai ucapan dia. Boleh kira lah, tapi kena terima juga ucapan itu telah berlaku sebelum semaya tu dulu, barulah boleh nak kata hak ni ucapan pula. Kalau nak menafikan hak dulu tu tak ada, kemudian tu orang panggil khutbah ada, supaya nyata daripada riwayat ni, tu tak kena tu lagu tu, tak kena. Ibnul Humam dalam Fathul Qadir kata Nabi SAW berucap sebelum semaya zuhur, min hadis Jabir At-Tawil, dan hadis Abdullah bin Az-Zubair dalam Mustadrak, hadis Abu Daud daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma,
yufidu, menampakkan bahawa khutbah tu selepas daripada semaya. Wa qala fihi, Nabi SAW, inilah hak kita baca. Nabi SAW menjamakkan zuhur dan asar, kemudian berucap di hadapan orang. Ini menjadi hujah kepada Malik tentang khutbah selepas semaya. Qala Abdul Haq berkata, dalam hadis Jabir yang panjang itu, Nabi SAW berucap sebelum semaya. Inilah yang masyhur, yang diamalkan oleh sekalian imam-imam dan orang-orang Islam. Wa a'allahu Abdul Haq dan Ibnul Qattan mengatakan hadis Ibnu Umar itu ma'lul, bercacat, ada illatnya. Apa sebab? Wa a'allahu wa Ibnul Qattan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bibni Ishaq, cacat dengan sebab Ibnu Ishaq. Mereka berdua ni pakar hadis ni, Abdul Haq dan Ibnul Qattan, dia kata dia jadi cacat hadis Ibnu Umar sebab Ibnu Ishaq. Tentu dia jadi gitu. Kalau tidak, tak jadi gitu. Lepas tu Imam Malik kata hujah Imam Malik. Mana nak jadi hujah kepada Imam Malik? Imam Malik pun kena pegang hadis ni. Apa dia balah dengan Ibnu Ishaq, Imam Malik? Apa nak pegang dengan Ibnu Ishaq? Dia ada riwayat dia sendiri. Riwayat dia sendiri. Apa nak pegang dengan hak ni? Apa jadi hujah kepada Imam Malik? Tak ada. Tak ada kena-mengena. Jadi dah hadis ini maklul, berilat, bercacat. Macam mana nak buat hujah? Dah bercanggah dengan riwayat yang sahih hak sebelum pada ni. Itulah. Jadi dengan sebab itulah kita kata, semua duduk kata dah, iaitu imam-imam kita ni dalam kitab-kitab hadis ni, dia mari riwayat orang yang tak kuat, orang-orang yang bermasalah ni, untuk iktibar sebenarnya. Iktibar tu sebagai perbandingan, untuk buat perbandingan. Dia nak cerita kalau ada benda-benda lagu ni daripada orang-orang setara ni, orang-orang hak lebih-lebih, tak ada riwayat benda lagu ni. Tengoklah berapa banyak sanad tadi, orang ni paling sanad riwayat Jabir, lebih kurang sama, tak ada benda royak lagu lain. Tiba-tiba hak ni mari seorang jadi lagu lain. Jadi kamu nak pakai mana? Ikut kaedah kena pakai hak kuat lah, tak boleh pakai hak lemah. Memanglah dia tu perawi. Tidak bermakna apabila seseorang imam itu dia ambil bubuh seseorang perawi itu dalam kitab, dia bermakna itu dia iktiraf, dia mengakui orang itu orang baik. Tak mesti. Tidak lagu tu. Dalam kitab-kitab rijal disebutkan Imam Abu Daud sendiri menganggap Ibnu Ishaq itu sebagai perawi yang dhaif. Jadi lagu mana? Apa ambil? Ambil itu untuk iktibar lah. Itulah maksud iktibarnya. Kamu tengok benda ni, orang-orang lagu ni tak ada seorang. Kalau ada benda lagu, orang-orang lagu ni coba apa gitu. Itulah benda kena perhati. Itulah bendanya. Orang panggil kalau mengaji hadis, dia akan jumpa lah benda-benda lagu. Kalau tidak, tak tahu, lalu gitu je. Ini macam hadis. Kita boleh tengok lah mana bermasalah. Babur rawah ila Arafah, bab berangkat ke Arafah. Riwayat daripada Ibnu Umar, katanya bila Hajjaj membunuh Ibnu Zubair di zaman Abdul Malik bin Marwan, dia pun hantar orang kepada Ibnu Umar, bilakah waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada hari ini? Ibnu Umar pun jawab, royaklah kepada utusan dia tu, nanti bila sampai masa dia, kita akan berangkat lah. Sebab apa? Sebab Abdul Malik bin Marwan pesan kepada Hajjaj ini, kamu dalam masalah ibadah haji ke apa, ikut Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ada sekali tu ikut dia. Jadi Hajjaj ini dia bukan sahabat, agak benar. Supaya ikut Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umarnya
Padahal Hajjaj tu telah bunuh dah Ibnu Zubair. Ibnu Umar tak balas dengan dia. Tidak kata Ibnu Umar kata tak salah tanya dia. Ini masalah agama. Satunya Ibnu Umar dia tidak terlibat. Dia tidak suka dari segi politik gini. Dia tidak suka. Bunuh sama sendiri. Dan dia lebih cenderung kepada menerima khilafah Bani Umayyah. Itu rekah cerita. Kalau kita tengok dalam Bukhari, dalam apa, sikap Ibnu Umar dia lebih cenderung kepada menerima khilafah Bani Umayyah. Taat setia dia kepada khilafah Bani Umayyah. Hak lain-lain mari gini-gini dia tak cara. Dia tak sih. Itu dikira sebagai pemberontakan, kesilapan. Hak betulnya balik tu. Itu perkara yang pertama. Jadi dia tidak sokong lah Ibnu Zubair tu. Dia tidak sokong. Yang keduanya, ini masalah orang tanya ni nak akidah haji. Jadi tak usah cara lah politik dia tu, dia gapo dia. Kalau ya pun dia tidak setuju dengan pembunuhan Ibnu Zubair, takkan dia nak setuju. Mana dia tak setuju lah dari segi kita, walaupun dia sokong Bani Umayyah, sokong balik Hajjaj dah lah kira-kiranya. Tetapi kita kata takkanlah dia suka orang bunuh Ibnu Zubair. Ibnu Zubair ni sahabat juga, ia istimewa juga. Tapi kita tak usah bawa lah hak tu dalam masalah hak duduk balah ni. Tak usah. Ni orang tanya tentang agama. Orang tanya Nabi buat lagu mana, tak jawab lah. Jangan kita jadi orang tidak sehaluan dengan kita tak say baik dengan dia, tak say rakyat agama pada dia. Maksud abeza pendapat tu, kita tidak setuju kau dengan mana-mana tindakan dia. Itu suku, atau suku. Tapi agama perlu terus disebarkan. Itulah sikap dia. Jadi bila sampai masa dia, kita akan buatlah, jadi ikutlah. Jadi bila Ibnu Umar nak berangkat ni, kalau Yaruh ni berangkat selepas daripada tergelincir matahari lah. Itu maksud rawah. Kalau Ghada berangkat sebelum gelincir matahari, alik pagi. Perawi kata, orang-orang yang puak duduk dekat dia tu pun kata matahari tak gelincir lagi, jadi tak boleh berangkat lagi. Jadi bila nak berangkat, nak pergi sembahyang ataupun untuk pergi wukuf tu, untuk pergi wukuf di Arafah tu bila jadi orang-orang kata matahari tak gelincir lagi. Lepas tu dia duduk tanya pula, gelincir ke apa dia tanya kan? Pasal pada masa tu dia sudah buta, tak nampak, makfuful basar. Ibnu Umar ni di akhir hayat dia nya tak nampak. Sebab tu dia tanya, lepas tu orang ni royak dak lagi. Lepas tu tanya pula, tu sebabnya. Kalau lah dia tu nampak, tak tepat tanya. Kata perawi, bila mereka kata, ramai kata orang gelincir dah mata, baru dia berangkat. Jadi berangkat tu selepas gelincir matahari, tu dia nak ayatnya. Dia berangkat. Berangkat untuk berkhutbah dan bersembahyang. Itulah dia buat sumpah Nabi SAW buat lah. Itulah maksud di sini. Jadi itulah masa berangkat ke Arafahnya. Kemudian babul khutbah di Arafah, bab ucapan ataupun khutbah di Arafah. Sekat itulah. Wallahu a'lam. Minggu depan ni tak ada lah, kita cuti. InsyaAllah minggu sekali lagi, minggu depan ni tak ada. Tapi hari Khamis tu, hari Khamis minggu depan lah, malam Khamis di Masjid Langgar tu, InsyaAllah ada lah. Allah